kat bawah. Dikira sebagai qalqalah ni. Dia ada rujukan dia. Kalau kita tak tahu ni apa warna biru kan, tengok kat bawah. Oh, qalqalah. Mab'uthun. 2, 4 ataupun 6 harakat. Mab'uthun. Dekat sini ma'arif disukun. Boleh? Okey. Ulang. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun. Boleh? Lah dibaca li satu, ya satu, jumpa dengan awak terjadi bacaan lin. Bacaan lin dibaca dengan lembut. Liyaumin satu, tanwin yang selari memang dibaca secara jelas. Hukum dia izhar. Tanwin yang selari hukum dia izhar, dibaca jelas. Liyaumin min azim. 2, 4 ataupun 6. Kat sini hukum dia ma'arif disukun. Liyaumin azim. Dapat? Seterusnya ya satu masih bacaan li. Yauma yaqudu harakat nun satu bertemu dengan alif lam yang selepas itu ada sabdu, dikira sebagai alif lam syamsiah. Sembunyikan alif lam tu. Bertemu lagi nun yang ada tanda sukun, dikira sebagai wajibul gunnah dengan 2 harakat. Nun pula baris atas bertemu dengan alif dikira sebagai mad asli panjang 2 harakat. Maka pada perkataan ini dia ada 3 hukum sekaligus. Yang pertama alif lam syamsiah wajibul gunnah berserta mad asli panjang. Yauma yaqumun 2 harakat. Su 1, li 1, ra 1, ba dibaca bi 1. Angkatkan bacaan li rabbi. Bi 1 bertemu dengan alif lam yang selepas dia tiada sabdu, dikira sebagai alif lam qamariyah. Li rabbil alamin. 2, 4 ataupun 6 harakat ni. Okey, baik. Tengok sahabat kita. Satu lagi saya nak tunjuk yang seronoknya kat sini. Kalau ra ni dia warna purple, maka kita tak perlu nak fikir dah. Nak baca tebal ke tak tebal, tak perlu fikir. Nampak je, oh warna purple, huruf ra ditebalkan. Jumpa je warna purple, tebal je ra tu, nak baca tebal, biar angkat pangkal lidah kita. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Gitu nah. Mudah-mudah sangat nah. Muqaddah ni sangat-sangat memudahkan kita. Untuk yang tak reti lagi hukum-hukum tu boleh rujuk kat bawah je kan. Boleh? Okey, baik. Seterusnya sekejap yang sahabat kita ni. Kalau dia tak boleh stop, sorry lah, tak ada lah tu. Boleh? Kita sambung ni. Gegar sikit ni muka surat ni, minta maaf ni. Okey, baik. Seterusnya ka dibaca ka 1, la dibaca la 4 ataupun 5 harakat. Sebab ombak rindu bertemu dengan huruf hamzah dalam 2 perkataan, dikira sebagai mak jaiz lah. Kalla i1 na 1 atas sabdu, atas nun ni ada sabdu, masih hukum wajibul gunnah. Inna ki1 ta 2 mad asli, ba 1 bertemu dengan alif lam selepas itu tiada sabdu, dikira sebagai alif lam qamariyah. Kitabal fu 1 ja 2 atas ja ada sabdu, angkat bacaan dia Fujari. Tengok ni, ra ni berbaris bawah kan, tak ada warna purple tadi kan. Bila tak ada warna purple, maka dia kena baca nipis. Ri. Tak boleh baca ri. Tak boleh ni, tak boleh tebal. Fujari lafi. Si 1 jin ada sabdu, angkat bacaan dia sijin gitu. Dibaca dengan 2, 4 ataupun 6 harakat. Kat sini hukum dia ma'arif disukun. Okey. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Boleh? Okey, so terusnya wa 1 ma 4 ataupun 5 harakat. Sebab ombak rindu ni bertemu ramzah dalam satu perkataan, dalam 2 perkataan, dikira sebagai bacaan mak jaiz, iaitu bacaan 4 ataupun 5. Wa ma a1 jumpa dengan dal lebih kepada huruf di, eja a, letakkan di belakang, pantulkan dia dengan bunyi i, jadi ada. Wa ma ada ra 2 harakat, kama 2 harakat. Sijin sabdu ni, angkat bacaan dia sijin 2, 4 ataupun 6 harakat, ma'arif sukun.
Wa ma adraka ma sijjin. Boleh? Seterusnya. Ki satu ta dua. Ba dibaca bun. Ban bin bun satu. Tanwin bertemu dengan huruf mim. Hukum dia adalah idgham ma'al gunnah, iaitu dibaca dengan kaedah memasukkan dengung yang memasukkan kat sini. Dengung untuk mulut lah. Kitabum ma. Jumpa dengan ra yang ada tanda apa ni? Tanda warna purple. Maka ra ni kena tebal lah. Ejma. Letakkan ar di belakang ma, jadi mar. Angkatkan pangkal lidah kita ni, ra baca tebal. Marqum 2 ataupun 4 ataupun 6 lah. Kitabum marqum. Boleh? Seterusnya. Wa satu baris atas bertemu dengan ya dibaca dengan bacaan lin wai. Wai. La dibaca lun. Lan lin nun satu. Tanwin bertemu dengan ya, hukum dia idgham ma'al gunnah. Dibaca dengan kaedah meleburkan bunyi tanwin masuk ke dalam huruf ya. Ya dibaca seolah-olah bersabdu. Wailun ya. Wailun ya. Bertemu dengan waw bacaan lin. Yau. Yauma idzin. Tanwin bertemu dengan lam, hukum dia idgham bila gunnah. Baca dengan kaedah, orang kata kaedah dengung masuk tapi tak perlu dengung. Yaum ni kat sini masuk dengung, kat sini masuk tanpa dengung. Ni ma'al gunnah, ni bila gunnah. Wailun yauma idzil lil mukadzi. Sabdu ni dzibin gitu. Wailun yauma idzil lil mukadzibin. Dapat? Okey. Seterusnya. Sini kita jumpa dengan hamzah yang berada pada permulaan dia, dibariskan di baris atas. Allah. Sabdu ni. Alladzina yukadzi. Sabdu angkat. Yukadzibu nabiyau. Bacaan lin. Lembutkan dia. Biyaumid. Alif lam syamsiah. Sembunyikan alif lam. Masukkan terus kepada di. Biyaumiddin. Alladzina yukadzibu nabiyaumiddin. Dapat? Sangat-sangat mudah, sangat-sangat senang kan? InsyaAllah nanti sekejap saya kena baiki saya punya ni. Kenapa saya tak boleh buat? Awak boleh tengok tu komen daripada Cik Ima dengan komen daripada Cik Mas tu. Mas tu. Ataupun awak tengok komen dekat adik Cik Ima tu dengan adik Cik Mas tu. Dia selalu komen-komen hukum tajwid. Dan dia buat singkatan-singkatan tu. ALS tu merujukkan alif lam syamsiah. MAL tu ma'arif sukun. Gitulah ni. Tengok komen-komen kat dia. Kalau awak nak rujuk kepada tu lah. Orang kata hukum tajwid. Nanti seronok ni kita jumpa kat sini. Apa sin kecil ni kat sini ni? Nanti seronok. Okey, baik, kita sambung boleh? Waalaikumsalam. Terima kasih hadir. Waalaikumsalam. Kejap ni. Boleh kita sambung? Macam Cik Azlinda tu dia tukar jawab salam. Saya tak baca komen sangat. Cik Azlinda yang di tepi tu tukar jawab salam tu. Tu ketua kelas kita. Okey, seterusnya sambung. Wa ma 2 harakat. Yuka. Sabdu yukadzi. Wa ma yukadzi. Bubihi 4 ataupun 5 harakat. Sebab kat sini hukum dia mad silah tawilah. Di atas kepala ya ni dia ada apa ni, ombak rindu ni ya. Ni huruf ya. Dia ambil dari kepala sini. Ni kepala ya kita panggil. Maka jadilah begini. Lepas ada ombak rindu atas kepala ya ni. Maka kena baca dengan hukum mad silah tawilah 4 ataupun 5 harakat ni. MST. Bi illa 2 harakat. Ku 1 lu 1 sabdu. Illa kullumu. Jumpa ain lebih kepada huruf komu. Ejemu. Letakkan koma di belakang jadi mu. Dia kena tekan sikit. Mu. Ta 1 din 1. Tanwin yang selari bertemu dengan alif. Hukum dia izhar. Kena baca dengan jelas. Mu'tadin athim. Boleh baca 2, 4 ataupun 6 ni. Kat sini hukum dia ma'arif sukun. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Dapat? Okey, seterusnya. Dibaca I1, za 2. Iza tu 1 jumpa dengan tak akan keluar sifat hamzah ni. Tak lebih pada huruf T, eja tu.
Letakkan ti di belakang jadi idza keluarkan sifat amas tutla 2 harakat satu la satu. Baris atas bertemu alif hukum dia adalah bacaan lin. Alaihi hamzah bertemu alif hukum dia adalah mad badal. Alaihi ayatuna mad asli qafun mad asli la asa mad asli ti 2 harakat. Ru ni kena tebal sebab baris hadapan ru satu bertemu dengan alif lam qamariyah dekat sini, iaitu dijelaskan bunyi lam asatirul asatu wa di sabdu. Kena angkat bacaan wa awalin gitu kan. Mak ada sukun boleh baca 4 ataupun 6 4 2 4 ataupun 6. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kita cuba buat bacaan yang putus-putus dulu supaya kita dapat menjaga nafas. Nanti di akhir perkataan tu, di akhir pembelajaran kita baru kita baca dengan satu nafas, boleh? Okey. Ka dibacakan satu, la dibaca la 2, kalla baris atasnya. Ba dibaca ba satu. Dekat sini sahabat kita berjumpa bacaan yang gharib, iaitu dipanggil sebagai bacaan saktah, bacaan ganjil. Jangan jumpa ni. Saktah ni adalah kita berhenti seketika tanpa menarik nafas. Saktah ini adalah berhenti seketika tanpa menarik nafas. Contoh, kallabal rana ala. Nampak tak saya buat? Kallabal rana ala. Saya berhenti seketika tapi saya tak tarik nafas kalau baca macam ni. Kallabal, awak tarik nafas. Rana ala, salah dari segi saktah dia. Kena berhenti seketika tanpa menarik nafas. Kallabal rana ala gitu kan. Berhenti seketika. Ada yang kata 2 harakat, ada yang kata 3 harakat. Tapi kebiasaannya kita berhenti tu 2 harakat lah kebiasaan dia. Kebiasaan berhenti 2 harakat. Kallabal rana ala gitu kan. Berhenti seketika. Dapat kan? Sila tanda semua kan? Ada tanda sing kecil kat atas ni. Ini adalah bacaan saktah, berhenti seketika tanpa menarik nafas boleh? Rana ala qulu 2 harakat. Bi satu min mati bertemu dengan min. Hukum dia adalah idgham mislain ataupun idgham syafawi ataupun idgham mimi. Dibaca macam mana ustaz? Dengan 2 harakat. Tutup mulut awak kat sini. Tutup mulut. Qulubihimma. Dengan 2 harakat tutup mulut ni. Kanu. Ya satu jumpa dengan kaf lebih kepada huruf K, ejel ya. Letakkan K di belakang jadi yak sibun. 2 harakat ni. Kat sini mak ari sukun boleh baca 2, 4 ataupun 6. Untuk kaedah asas baca 2 saja, tak payah panjang ni. Okey, baik kita ulang. Kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Boleh? Seterusnya, ka dibacakan 1, la dibaca la 4 ataupun 5 sebab ombak rindu bertemu hamzah dalam berapa perkataan? 2 perkataan. Hukumnya adalah mad jaiz, MJ. Kalla inna, ada sabdu atasnya, dibaca dengan wajibul ghunnah, wajib dengan 2 harakat. Innahum, min mati ni ada tanda sukun, maka tak perlu fikir lah. Memang confirm dibaca dengan jelas, tanpa dengan izhar. Innahum. Satu, nun mati bertemu dengan ra. Hukum dekat sini adalah idgham bila ghunnah. Dibaca dengan memasukkan bunyi tanwin dalam ra, disertai tanpa dengung. Disertai tanpa dengung kat sini ni. Ra ni kena tebal lah. Sebab apa? Sebab dia ada warna ni. Warna purple. Sebelum ni kita tahu ra nak tebal kena baris atas betul tak? Sekarang ni bila baca muqaddam ni tak perlu fikir dah bagi atas ke, sebelum ni macam mana ke. Nampak je warna purple, baca dengan tebal. Kalla innahum ar-rabbi. Masukkan tegur ni. Nun ni umpama tak ada. Ar-rabbihim.
Yau bacaan lin. Yauma idzin. Tanwin bertemu dengan lam. Hukum dia idgham bila guna. Dibaca dengan memasukkan tapi tak perlu dengung. Yauma idzil. Yauma idzil. Lama jumpa dengan hal baik pada huruf hish. Ijma. Letakkan hish di belakang jadi lamah jubun. Nama ada di sukun. Boleh baca 2, 4 ataupun 6 harakat. Kita ulang. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Boleh? Seterusnya. Tadi baca su satu ma satu thumma. Wajib guna ni, wajib dengung. Thumma inna. Wajib guna lagi, wajib dengung. Thumma innahum. La sa 2 rakaat, lu 2 rakaat. Lu tak boleh jadi 2 ni. Sebab apa? Sebab asal-asalnya memang 2, tapi disebabkan ada tanda ni. Tanda sukun akan menolak segala huruf mati di belakang dia yang tak ada baris. Yang pertama kita tolak hamzah wasal, yang kedua alif ziyadah, yang ketiga huruf waw mat. Maka lu akan bertemu dengan lam. La salul. La salul. Alif lam qamariyah dikira dah. La salul. Jahim. M-A-L. Stand for ma'arif li sukun. Thumma innahum lasalul jahim. Dapat? Seterusnya. Thumma wajib guna, wajib dengung. 2 rakaat. Yuqalu. 2 apa? Lu hadza. Asalnya 2 lah sebab baris atas bertemu alif. Tapi ingat kita punya formula. The power of sukun ataupun the power of sabdu akan menolak huruf-huruf mati yang tak ada baris. Maka za bertemu dengan lam. Hadzalla. Hadzalla. La apa? Ladzi. Ku satu nun mati bertemu dengan ta. Hukum dia ikhfa. Ikhfa hakiki kubra. Bacaan yang hampir kepada izhar ni. Hadzal ladzi kuntum. Min mati bertemu dengan ba. Ikhfa syafawi. Ni ikhfa hakiki. Ni ikhfa syafawi. Min mati bertemu dengan ba. Kaedah baca dia macam mana Ustaz ikhfa syafawi ni? Direnggangkan sedikit bibir kita. Contoh. Kuntum. Renggang sikit. Tum. Renggang sikit. Supaya dia bunyi ringan ni. Hadzal ladzi kuntum bihi. Selepas haramnya ada kepala ya ni. Hukum dia adalah mad silah qasirah ni. Baca dengan 2 harakat. Bihi tukadzi. Sabdu angkat. Tukadzibun. Ma'arif ni sukun. Boleh? Thumma. Kat sinilah. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Dapat? Okey, so terusnya. Ka dibacakan 1, la dibaca la 4 ataupun 5. Sebab ombak rindu ni bertemu huruf hamzah dalam 2 perkataan. Ma jaiz. Kalla i 1, na 1. Na ada sabdu. Wajibul gunnah. Kalla inna kita. 2 harakat ni. Kitab bertemu dengan alif lam. Selepas dia tu tiada sabdu atau huruf lam ada tanda sukun. Dikira sebagai alif lam qamariyah. Kitabal. Kitabal. A1 jumpa dengan ba akan terjadi lantunan qala-qala sugra. Lantunan yang kecil. Ab. Ab. Kitabal ab. Ra 2 harakat. Ra warna purple sahabat kita kena tebal Ra warna purple kena tebal. Abrari. Ra pula warna hitam, tak perlu tebal. Senang sahaja ni. Warna purple tebal, warna hitam tak perlu tebal. Abrari lafi. Yang gitu ni. Ain 1, li 1. Ada sabdu. Ada sabdu angkat. Illiyin. Illiyin. Lafi illiyin. Dapat? Kalla inna kitabal abra rila fi illiyin. Boleh? Okey, so terusnya. Wa dibaca wa 1,
Ma dibaca ma 4 ataupun 5. Sebab apa? Ombak rindu ni bertemu dengan huruf hamzah. Dalam dua perkataan dikira sebagai mak jaiz. Wa ma'a. Jumpa qalqalah sughra. Adraka ma 2 harakat. Angkat lagi bacaan sebab sabdu ni. Illiyun. Tadi illiyin ni illiyun. 2, 4 ataupun 6. M-A-L. Mat arid disukun. Wa ma adra kama illiyun. Dapat sahabat kita? Dia muka surat ni dia memang lambat nak sampai kat bawah kan. Sebab apa? Sebab kita banyak bertemu hukum tajwid yang sama-sama je. Mat arid, mat asli, alif lam, ikhfa, iklab, ataupun ikhfa syafawi ataupun qalqalah, bertemu hukum yang sama-sama je. Jadi setiap kali jalan jumpa hukum, jalan je jumpa hukum, maka lambat sikit lah nak habis ni. Berbeza dengan Quran yang kita buat tutorial tu. Dekat situ dia ada hukum, ada tak ada hukum, maka laju baca dia. Boleh sahabat kita sabar sikit deh. Dia berulang-berulang sama tajwid-tajwid tu. Tak apalah. Bila berulang-ulang sama mudah ingat benda tu ni. Lama-lama dia jadi ingat. Betul tak benda saya khabar? Waalaikumsalam. Terima kasih hadir. Okey, baik. Muka surat berapa Ustaz? Tak tahulah saya. Ni tu. Boleh tak sahabat-sahabat kita bagi tahu dalam Quran muka surat berapa? Sebab ni saya pakai muqaddam. Muqaddam muka surat 8. Okey, muqaddam muka surat 8 Quran muka surat 588. Baik, sambung. Kan dibaca ki 1 ta 2, kitabun tanwin bertemu dengan min, hukum dia idgham al-ghunnah. Kitabum, dengung 2 harakat tutup mulut. Bahasa kampung dengung dia tutup mulut ni. Ma 1 jumpa dengan ra, warna purple ni, warna purple. Maka ijmah, letakkan ar di belakang ma jadi mar. Mar, tebalkan kalau warna purple ni. Marqum. Ma'arid disukun lagi lah. Ingat je lah, ma'arid disukun dibaca 2, 4 ataupun 6 ni. Kitabum marqum. Okey. Seterusnya, ya 1 jumpa dengan shim lebih pada huruf SH. Eja ya. Letakkan SH ke belakang ya jadi yash. Yash. Hadu. Yash. Haduhu. Yash. Haduhu 1. Bertemu dengan alif lam yang selepas dia tu tiada sabdu. Dikira sebagai alif lam qamariyah. Jelaskan bunyi alif lam tu ni. Yashhaduhul. Mu 1 ni mu kecil je nusuk ni. Muqa 1, ra 1. Muqarra. Sabdu ni angkat bacaan dia. Muqarrabun. M-A-L. Ma'arif disukun. Yashhaduhul muqarrabun. Tebalkan ra ni sebab dia warna purple. Okey. Seterusnya. Dibaca I1. Na dibaca na 1. Di atas na ni ada sabdu. Hukum dia wajibul ghunnah, wajib dengung 2 harakat ni. Inna bertemu alif lam qamariyah. Jelaskan bunyi alif lam. Innal jumpa dengan ba, lantunan sughra, qalqalah sughra ni. Sebab apa saya kata qalqalah sughra? Sebab qalqalah itu berada di tengah perkataan, maka dia akan terjadi lantunan yang kecil. Abra. Ni tengok. Ra ni warna purple tebal. Ra ni pun warna purple tebal. Abra. Ra lafi na'im. 2, 4 ataupun 6 harakat. Innal abrara lafi na'im. Boleh? Kita tebalkan ra tu ni. Seterusnya. A1. La ni sepatutnya dibaca dengan bacaan lina. Alai sebab bertemu dengan ya. Tapi kena ingat the power of sabdu. The power of sukun. Ataupun the power of syiddah. Akan menolak segala huruf-huruf mati yang tak berbaris. Maka ni the power of sukun. Menolak huruf mati tak berbaris, maka la akan bertemu dengan lam, dibaca dengan alif lam qamariyah. Alal ara 4 ataupun 5, ombak rindu bertemu huruf hamzah dalam satu perkataan. Hukum dia adalah mat wajib. Araikiyan, nun mati bertemu dengan dha. Hukum kat sini ikhfa hakiki wusta. Bacaan yang hampir kepada yang dibaca secara pertengahan lah. Cuma kena ingat dha ni huruf yang bersifat ista'la, huruf yang tebal. Maka dekat sini kita kena tebalkan bacaan dia, angkatkan pangkal lidah kita. Yanzurun. Yanzurun gitu. Angkat pangkal lidah. Alal araiki yanzurun. Boleh?
Sebab dia huruf isti'alah, huruf yang tebal. Baik, seterusnya. Tadi baca ta satu, jumpa ain lebih kepada huruf koma, eja ta, letakkan koma di belakang jadi ta. Ta, tekan sikit ni sebab ain ni huruf yang bersifat tawassut, iaitu ditekan secara pertengahan, jangan tekan